Okey, langkah terakhir selepas kita dah buat segala proses ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, langkah terakhir iaitu langkah 7 dalam 7 langkah pusaka kecil, iaitu selepas sudah dapat perintah tinggal hanya bahagi harta sahaja. Okey, jadi untuk bahagi harta ni pun dia bergantung juga kepada jenis perintah yang dikeluarkan. Contohnya, kalau saya boleh tunjuk, bahagi harta bergantung kepada jenis perintah yang perlu dikeluarkan. Jadi perintah macam saya cakap tadi, sama ada borang F ataupun borang E ataupun borang T, bergantung kepada jenis permohonan yang dibuat. Jadi kalau macam contoh apabila bahagi harta, jika keluar borang F, jika keluar borang F bermaksud ada urusan yang masih belum diselesaikan, yang perlu diselesaikan oleh pentadbir yang dilantik. Jadi urusannya contohnya seperti ambil geran daripada bank, ambil geran daripada pemaju, ataupun uruskan cari waris yang tertinggal, waris yang tidak dijumpai dan sebagainya. Dalam kes-kes begitu, borang F akan diberikan, lantikan pentadbir akan dibuat dan pentadbir perlulah memenuhi apa yang diarahkan dalam borang F. Kalau borang E pula, borang E ni kiranya kita panggil borang untuk perintah pembahagian. Yang ini dia lebih straightforward sikit lah. So untuk borang E biasanya memang hartanah tu tak ada masalah dan sebagainya, boleh terus tukar nama kepada nama waris. Jadi yang ini mudah saja, bawa saja borang E, bawa sahaja salinan geran, hartanah dan sebagainya, pergi ke pejabat-pejabat kerajaan yang berkenaan lah. Contohnya kalau melibatkan pejabat tanah, bawa ke pejabat tanah untuk tukarlah, buang nama si mati, masukkan nama waris-waris yang berkaitan. Kalau borang T ni dia biasanya lanjutan daripada borang F. Macam contohnya kan, tadi borang F selepas waris atau bukan waris, pentadbir. Selepas pentadbir tu dah selesai urusan, ambil geran daripada bank, ambil geran daripada pemaju, mohon bicara semula melalui borang P, kemudian akan keluar borang T, iaitu perintah pembahagian untuk membahagikan harta kepada waris-waris. Jadi selain itu juga, kalau si mati ada hutang, jadi kalau si mati ada hutang, sama jugalah, pentadbir pun dia ada tanggungjawab ya untuk menyelesaikan hutang tersebut. Contoh kalau si mati tu tak ada duit yang ditinggalkan, tiada akaun bank yang ditinggal, harta alih tak ada, hanya ada harta tak alih sahaja yang ada. Tapi dalam masa yang sama dia ada hutang yang banyak juga. Dalam kes begitu, waris-waris kemungkinan besar ataupun pentadbir perlulah cairkan aset. Cairkan aset si mati, sama ada melalui penjualan dan sebagainya, untuk dapatkan duit hasil daripada jualan tersebut untuk menyelesaikan hutang si mati. Jadi apabila hutang si mati sudah selesai, kalau ada lebihan, barulah waris-waris bahagikan antara sesama waris. Kena ingat harta pusaka ataupun hutang ni sangat penting, kena selesaikan si mati. Kesian nanti si mati kan, jika ada hutang yang masih tertinggal, kita perlu selesaikan sebagai waris, kita perlu selesaikan bagi pihak si mati. Itu saja 7 langkah pusaka kecil.